Assalamualaikum, hai korang. Terima kasih sudah singgah ke channel aku. Sebelum korang teruskan menonton video ni, aku harap korang sudilah untuk tekan tombol subscribe dan juga like video ni untuk korang bantu aku kembangkan lagi channel aku. Dan untuk pengetahuan korang juga, tombol subscribe yang korang tekan tu cuma je korang. Apa tunggu lagi? Tekan je. Tekan je. Okey korang? Apa-apa pun aku dahulukan dengan ucapan terima kasih korang. Sebelum aku mulakan video ni, aku nak kongsi dengan korang sebuah gambar keluarga yang diambil beberapa minggu ataupun beberapa hari sebelum perayaan Christmas pada 1929. Sekali pandang, mungkin apa yang korang nampak ada sebuah keluarga besar yang mempunyai ahli keluarga yang ramai. Tapi apa yang korang tak tahu, gambar ni adalah gambar terakhir keluarga Lawson sebelum 8 daripada 9 orang yang berada dalam gambar ni dibunuh dengan kejam oleh ahli keluarga diorang juga yang ada sekali dalam gambar ni. Siapa individu yang berada dalam gambar ni dan siapa pula pembunuh di antara mereka, jom aku kongsikan. Sebelum tu aku nak perkenalkan dengan korang ahli keluarga Lawson yang berada di dalam gambar ni. Dari kiri atas adalah Arthur berusia 16 tahun, Mary 17 tahun, Charles ataupun Charlie yang berusia 43 tahun yang merupakan bapa kepada mereka. Sebelah Charlie adalah isteri dia yang bernama Fanny berusia 37 tahun. Bayi yang digendong oleh Fanny adalah Mary Lou, anak bongsu mereka yang berusia 3 bulan. Dari kiri bawah pula adalah James berumur 4 tahun, Mabel 7 tahun, Raymond 2 tahun dan yang terakhir sekali yang tengah tersenyum manis tu adalah Carrie yang berusia 12 tahun. Charles Lawson ataupun Charlie berkahwin dengan Fanny pada 1911 dan dari perkahwinan mereka sebenarnya mereka dikurniakan dengan 8 orang cahaya mata, tetapi anak mereka yang ketiga iaitu William meninggal pada tahun 1920 disebabkan penyakit di usia 6 tahun. Pada tahun 1918, Charlie bawa anak dan isteri dia berpindah daripada Lawsonville ke kawasan Germantown. Ini disebabkan Charlie nak berada dekat dengan adik-beradik dia yang lain. Sebab adik-adik dia yang lain dah berpindah ke kawasan tu. Di Germantown, Charlie usahakan tanaman tembakau dengan cara sewa pajak. Sewa pajak maksud aku kat sini, dia menyewa sebuah tanah dan mengusahakan ladang tembakau. Dari hasil jualan tembakau dia tu, dia membayar sewa tanah kepada tuan tanah tu. Korang faham tak? Dari hasil dia menabung dalam masa lebih kurang 9 tahun, akhirnya dia berjaya mengumpulkan duit dan memiliki ladang tembakau dia sendiri pada tahun 1927. Dari latar belakang Charlie, boleh nampak yang keluarga dia semakin membesar dan ekonomi dia juga boleh dikatakan semakin kukuh. Tapi 2 tahun selepas dia berjaya membeli ladang tembakau dan mengusahakan ladang tembakau dia sendiri tu, sesuatu tragedi terjadi dalam keluarga ni. Beberapa minggu sebelum Christmas pada tahun 1929, Charlie bawa isteri dan anak-anak dia pergi ke bandar untuk beli pakaian baru sempena Christmas. Dan selepas membeli pakaian baru tu, dia ajak pula ahli keluarga dia ni untuk mengambil sebuah gambar keluarga. Pada era tu, bagi keluarga berlatar belakangkan petani seperti keluarga Charlie ni, agak janggal untuk mereka mengambil gambar pada era tu disebabkan kos untuk mengambil gambar tu mahal. Mungkin harga kos mengambil gambar tu mungkin lebih berbaloi diorang beli makanan untuk keluarga besar tu. Tapi apa yang ahli keluarga dia tak tahu, itu adalah gambar keluarga terakhir sebelum Christmas berdarah pada 25 Disember 1929. Seperti kebiasaan hari perayaan Christmas, rumah keluarga Lawson sangat meriah dengan suasana gelak ketawa anak-anak si Charles dan Fanny. Mary sedang membakar kuih di dalam rumah sambil dilayan-layan adik-adik dia yang masih kecil. Dan Arthur, abang mereka yang sulung,
berusia 16 tahun diarahkan oleh bapa mereka Charlie keluar untuk membeli peluru kerana Charlie mengatakan kepada Arthur yang mereka akan pergi memburu arnab tengah hari itu, dan itu merupakan tradisi ataupun kebiasaan untuk mereka melakukan tradisi memburu arnab di hari Christmas. Selepas Arthur pergi, Charlie keluar dari rumah dengan membawa selaras senapang patah. Dia menuju ke gudang tembakau keluarga diorang. Dalam masa yang sama juga, Carrie, anak Charlie yang berumur 12 tahun, berjalan beriringan bersama Mabel yang berusia 7 tahun menuju ke rumah bapa saudara diorang ni yang berada berdekatan. Sampai je Carrie dan juga Mabel di depan gudang tembakau tu. Tanpa sebarang amaran, Charlie melepaskan tembakan kepada dua orang anak perempuan dia ni. Tembakan yang dilepaskan Charlie tepat mengenai belakang badan kedua-dua orang anak dia ni. Selepas mereka jatuh, Charlie datang memukul mereka berkali-kali sampailah dia pasti Carrie dan juga Mabel ni dah pun tak bernyawa. Charlie membawa mayat mereka dan diletakkan di dalam gudang tembakau tersebut. Kepala mereka dialas dengan batu bata, tangan mereka disilangkan. Selepas membunuh dua orang anak dia tu, Charlie menuju ke rumah mereka. Dan sesampainya di sana, dia bertembung dengan Fanny yang kebetulan berada di beranda rumah. Sekali lagi, tanpa sebarang amaran, Charlie melepaskan tembakan dan tepat mengenai dada Fanny. Mary yang mendengar bunyi tembakan dan melihat ibu dia tidak bernyawa, menjerit histeria. James dan Raymond pula menangis ketakutan sambil mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Tak tunggu lama, Charlie masuk ke dalam rumah dan terus melepaskan tembakan kepada Mary, tepat mengenai dada Mary. Selepas pasti Mary dah pun mati, Charlie mengheret keluar Raymond dan juga James daripada tempat persembunyian mereka dan memukul mereka berkali-kali menggunakan belakang senapang patah sehinggakan kedua-dua kanak-kanak ini tewas. Akhir sekali, Charlie menghabisi nyawa anak mereka yang bongsu iaitu Mary Lou dengan cara yang sama dilakukan ke atas James dan juga Raymond. Tak lama lepas tu, mayat mereka ditemukan oleh jiran-jiran yang merasa curiga dengan bunyi tembakan yang pada awalnya diorang ingatkan bunyi tembakan tu adalah bunyi tembakan dari pemburuan arnab yang biasa dilakukan pada hari Christmas dan sudah pun menjadi tradisi mereka. Ada juga yang menyangka bunyi tembakan tu adalah bunyi letupan bunga api. Arthur pun pulang selepas pergi membeli peluru yang disangkakan untuk pergi buru arnab, tapi yang diorang tak tahu pada hari itu pemburuan dilakukan oleh Charlie ke atas anak dan juga isteri dia. Dalam kekecohan tu, jiran-jiran pun dah berkumpul. Polis sedang menyiasat kawasan pembunuhan. Sekali lagi diorang dikejutkan dengan bunyi letupan dari kawasan hutan berhampiran. Masa tu Arthur dan seorang lagi pegawai polis berlari ke arah bunyi tembakan dan mereka menemukan mayat Charlie. Dari pemerhatian polis juga menemukan kesan tapak kaki Charlie yang mengelilingi pokok. Seolah-olah sebelum membunuh diri, Charlie mundar-mandir di kawasan terbabit sebelum dia melepaskan tembakan menembusi bahagian dadanya. Walaupun sehingga kini motif sebenar kenapa Charlie sanggup melakukan pembunuhan kejam tu terhadap keluarga dia sendiri tak diketahui. Ada beberapa rumor ataupun teori yang berlega di kalangan masyarakat. Teori pertama, salah seorang rakan Charlie mengatakan beberapa bulan sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, Charlie mengalami kecederaan pada bahagian kepala. Selepas dari kecederaan tu, rakan Charlie ni mengatakan sikap Charlie berubah, bersikap lebih panas baran. Tapi teori ini disangkal disebabkan dari hasil bedah siasat pada bahagian otak Charlie tak ditemukan sebarang kecederaan ataupun trauma boleh dikaitkan mempengaruhi kesihatan mental Charlie. Teori kedua, ada juga yang percaya sebenarnya Charlie bukanlah pembunuh sebenar
ahli keluarga dia, melainkan ahli keluarga dia tu dibunuh oleh individu lain, manakala Charlie yang menjadi saksi kepada pembunuhan terbabit, dan akhirnya dikejar dan dibunuh di dalam hutan di mana tempat mayat Charlie ditemukan. Tapi teori itu pun tidak diketahui kesahihan dia. Teori terakhir yang menjadikan isu kejadian pembunuhan ni bertambah panas, yang mana dikatakan Charlie melakukan hubungan terlarang dengan anak dia Mary yang berusia 17 tahun sehingga menyebabkan anak kandung dia tu mengandung. Teori ni dikuatkan lagi dengan dari hasil temu bual seorang penulis yang menulis buku tentang pembunuhan keluarga Lawson. Dia temu bual salah seorang ahli keluarga Lawson yang bernama Stella Lawson. Stella mengatakan yang dia pernah mendengar perbualan di antara ibu dia bersama-sama dengan kakak ipar Fanny dan juga seorang lagi ahli keluarga mereka. Masa tu diorang ni tengah berbual tentang Fanny yakin dan mencurigai suami dia ni lakukan hubungan terlarang dengan anak perempuan sulung mereka, iaitu Mary. Tapi mungkin disebabkan Fanny tak nak mengeruhkan keadaan, dia hanya mendiamkan diri. Dan untuk pengetahuan korang, ibu pada Stella ni dah pun meninggal pada tahun 1928. Tu bermaksud Fanny ni dah pun tahu tentang hubungan Charlie dan juga Mary setahun sebelum kejadian pembunuhan tu. Mungkin pada masa tu dia sedang mengandungkan anak bongsu mereka, iaitu Mary Lou. Kesian kan? Bukan tu je, penulis buku yang sama berjaya menemu bual seorang kawan karib Mary yang bernama Ella May. Ella mendedahkan beberapa minggu sebelum kejadian pembunuhan tu, Mary datang berjumpa dengan dia. Mary sendiri mengaku yang dia sedang mengandungkan anak ayah dia sendiri. Dan Fanny, ibu dia pun tahu tentang hal tu. Aku tak boleh bayangkan pergolakan yang Fanny tahan dan krisis keluarga yang dia tengah hadap time tu. Memang berat gila kot. Si Charlie ni rogol anak dia Mary sampai anak dia tu mengandungkan anak dia. Terdapat juga pengakuan seorang jiran dan juga rakan keluarga ni yang mengatakan dia tahu tentang masalah serius yang terjadi dalam keluarga tu, tapi dia tak nak mengulas lanjut. Si Fanny ni baru je lahirkan anak dia orang yang bongsu. Macam mana keadaan Fanny menanggung tekanan dalam keluarga tu? Bukan Fanny je, si Mary ni pun. Dan mungkin disebabkan tu Charlie menghabisi keseluruhan ahli keluarga dia. Satu-satunya ahli keluarga yang tersisa adalah Arthur. Selepas dari kejadian tu, Arthur meneruskan hidup dia dan mendirikan rumah tangga. Arthur mempunyai 4 orang anak, tapi malangnya 15 tahun selepas kejadian pembunuhan tu, Arthur meninggal pada usia 32 tahun kerana kecelakaan jalan raya. Itulah tadi kisah kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Christmas 1929 yang aku nak kongsikan dengan korang. Walaupun kisah pembunuhan dah terjadi berpuluh tahun yang dulu, tapi sampai sekarang kejadian pembunuhan tu menjadi bualan dan masih lagi diperkatakan. Apa pandangan korang? Kalau bagi aku sendiri, apa pun alasan Charlie, kalau ia pun lah dia lakukan sumbang mahram tu, perbuatan keji tu, kenapa dia ambil keputusan untuk habiskan keseluruhan ahli keluarga dia, sedangkan yang salah tu dia? Kenapa dia nak kena bunuh semua ahli keluarga dia? Sampaikan anak-anak dia yang masih kecil, Mary Lou yang baru berusia 3 bulan, James dan Raymond budak-budak lagi kot. Ni antara kes kejadian pembunuhan yang aku rasa tak boleh terima. Seorang ayah sanggup akhiri keseluruhan ahli keluarga dia hanya disebabkan kesalahan dari pihak dia. Motif sebenar kejadian pembunuhan tu pun terkubur bersama-sama dengan jasad mereka.